Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam forum isu-isu pendidikan di Malaysia. Apa khabar semua? Saya harap penonton-penonton semua dalam keadaan sihat dan keadaan baik. Okey, untuk forum kita pada hari ini bersama-sama kita iaitu dua panel yang hebat dan tidak asing lagi di Malaysia, di mana semua rakyat Malaysia ni saya rasa mengetahui kedua-dua panel tersebut. Okey. Sebelum itu saya nak kenalkan juga panel yang pertama iaitu Dr. Hana Murshidah binti Rijaluddin. Apa khabar Doktor? Sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Okey, Majalisa? ya, saya alhamdulillah sihat. Okey, Dr. Hana merupakan pakar motivasi yang berkaitan isu kanak-kanak di Malaysia. Okey, seterusnya panel yang kedua iaitu Profesor Nur Syakirah Izzati binti Muhammad Sabri. Beliau merupakan Dekan Fakulti Kemanusiaan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, apa khabar Prof? Harap sihat Prof. Okey, isu dan masalah tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru sering kali dilaporkan tak kira melalui media cetak ataupun media elektronik. Okey, masalah tingkah laku ini sering menjadi isu yang hangat diperkatakan di kalangan rakyat Malaysia. Pelbagai masalah yang melibatkan etika perguruan sering dilakukan melibatkan beberapa kes yang melibatkan tingkah laku negatif guru seperti kes rasuah, gangguan seksual, dera dan sebagainya. Okey, topik kita pada hari ini kita akan fokuskan pada gangguan seksual yang mana dilakukan oleh guru-guru di Malaysia. Okey, sebelum itu sebagai contoh ya, saya ketengahkan isu gangguan seksual yang dilakukan oleh seorang guru disiplin yang mana dilaporkan oleh Berita Harian Metro yang bertarikh 4 Mac 2011. Yang mana isu ini telah menjadi isu yang hangat diperkatakan di segenap lapisan masyarakat. Guru tersebut telah melanggar kod etika perguruan dengan membuat gangguan seksual ke atas muridnya. Okey, isu gangguan seksual ni yang melibatkan guru ni semakin berleluasa dari hari ke hari. Okey, saya nyatakan beberapa isu yang mana melibatkan guru. Okey, seterusnya isu pada tahun 2017 yang mana dilaporkan oleh New Straits Times di mana seorang guru sekolah rendah di Serian dituduh dengan 14 pertuduhan mencabul ataupun membuat gangguan seksual terhadap anak 5 orang anak muridnya yang di bawah umur. Kemudian pada tahun 2019 seorang guru digantung tugas dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan serta denda selepas gagal dalam membuat rayuan terhadap kesalahan mencabul kehormatan seorang pelajar perempuan tahun 6 yang mana berita ini dilaporkan oleh Malaysia Kini. Kemudian pada tahun 2020 di Kulai seorang pengetua didakwa terbabit dengan gangguan seksual terhadap seorang pelajar lelaki di Johor. Kemudian pada tahun 2020 juga pada September seorang guru di sekolah menengah di Baling mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang pelajar lelaki sekitar tahun 2018. Berita ini dilaporkan oleh Ashraf Awani. Kemudian yang pada tahun ini Sinar Harian telah melaporkan pada Februari sebulan yang lalu lah, seorang guru lelaki dihadapkan di mahkamah seksyen di sini pada Ahad atas 5 dakwaan melakukan kesalahan seksual bernafsu songsang terhadap calon SPM. Okay, yang terkini yang mana dilaporkan pada 2 Mac 2021 di Kuantan di mana seorang bekas guru sekolah tahfiz di Indra Mahkota dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan amang seksual terhadap pelajar sekolah itu. Okey, di sini kita nampak banyak isu gangguan seksual yang mana melibatkan warga pendidik ataupun guru-guru. Okey, sebelum tu saya nak memberikan sedikitlah, berkongsikan sedikit apa itu definisi gangguan seksual. Okey, gangguan seksual ni diberi maksud iaitu perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang.
Okay, Kod Amalan 1999 mentakrifkan gangguan seksual contohnya meraba ialah sebarang tindakan tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sama ada secara lisan, isyarat visual dan psikologi ataupun fizikal. Okey, bersama panel kita yang hebat yang beliau merupakan pakar motivasi kanak-kanak yang mana mungkin terlibat secara langsung dalam isu-isu ini. Okey, Dr. Hana, saya ingin tanya soal sikitlah dekat Dr. Hana berkenaan sekiranya berlaku kes demikianlah di sekolah berkenaan kes gangguan seksual ni, apakah tindakan yang akan dikenakan terhadap pegawai tersebut atau terhadap guru tersebut? Okey, mungkin doktor boleh kongsikan. Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada puan moderator kita sebentar tadi. Okey, insya-Allah menjawab kepada soalan tindakan yang akan dikenakan kepada guru yang terlibat dalam gangguan seksual ni. Kita sebagai pejabat awam, kita tidaklah terlalu strict ataupun bila guru tu buat masalah terus kita akan hukum. Tidak, kita ada step-step dia. Okey, yang pertamanya apabila baru sahaja dituduh. Bila seorang guru tu dituduh melakukan gangguan seksual, dia akan ditahan kerja terlebih dahulu menurut peraturan 44. Okey, yang tu baru dituduh, belum lagi disabit. Okey, seterusnya apabila dia telah disabit, sekiranya tuduhan sebentar tadi tu benar dan dia telah disabit kesalahan, maka dia akan digantung kerja. Dia akan digantung kerja menurut peraturan 45. Dan apabila dia dah disabit, dah memang melakukan kesalahan tu, barulah dia akan dikenakan tindakan tata tertib. Okey. Apabila dikenakan tindakan tata tertib pula, secara automatiknya kesalahan gangguan seksual tu akan direkodkan dalam buku rekod perkhidmatan selama-lamanya. Okay, dia menjadi nama buruklah sekiranya seorang guru melakukan gangguan seksual ni. Okay, yang pertama berkaitan dengan step-stepnya. Okay, yang kedua, kita lihat apabila seorang guru ni dia melakukan satu jenayah gangguan seksual. Okey, apakah peraturan-peraturan yang sebenarnya dilanggar oleh pegawai awam ni? Okey, yang pertama, apabila mereka melakukan gangguan seksual ni, mereka sebenarnya telah melanggar peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Peraturan pertama yang dilanggar ialah peraturan PAI-1 yang berbunyi seseorang pegawai tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain, iaitu seseorang pegawai tidak boleh membuat cubaan untuk merapati orang lain secara seksual atau meminta layanan seksual daripada orang itu, ataupun seseorang pegawai itu tidak boleh melakukan apa-apa perbuatan yang bersifat seksual berhubung dengan orang lain dalam keadaan yang setelah mengambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang yang waras itu tersinggung, terhina ataupun terubik. Okey. Dia melanggar peraturan-peraturan ini. Yang kedua, peraturan yang dilanggar ialah peraturan 4E-2 sebutan dalam sub peraturan 1 tentang perlakuan sesuatu perbuatan yang bersifat seksual kepada orang lain. E termasuklah perbuatan sesuatu pernyataan yang bersifat seksual kepada atau di hadapan orang lain itu, sama ada pernyataan itu dibuat secara lisan, bertulis atau dengan apa-apa yang lain. Okey, yang kedua, tidak terhad kepada pelakuan perbuatan itu di tempat kerja atau dalam waktu kerja sahaja selagi pelakuan itu memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan negara. Okey, itu merupakan dua peraturan di dalam peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib yang dilanggar oleh guru yang melakukan gangguan seksual. Okey, yang seterusnya, macam kita tengok tadi awal tadi, kita tengok step-step dia. Apabila dituduh, disabit, kemudian barulah dihukum dengan tata tertib. Okay. Hukuman dia dah terus hukum lah doktor ya.
Ya, dia ada step-step dia. Apabila dihukum, kayaknya dah disabitkan kesalahan, maka seorang guru tu akan dihukum dengan hukuman tata tertib. Antara hukuman-hukuman tata tertib yang mungkin akan dikenakan kepada seorang guru tu yang melakukan kesalahan tadi tu, yang pertama dia akan diberi amaran dulu. Sekiranya masih kiranya masih berpanjangan, maka dia akan dikenakan denda. Kemudian mungkin dia akan dilucut hak emolumen dan seterusnya mungkin dia akan ditangguhkan pergerakan gaji dia. Seterusnya dia akan diturunkan gaji, diturunkan pangkat, dan yang terakhir sekali yang mungkinlah bagi kita sadis lah kepada seorang pekerja ni, iaitu dia mungkin akan dibuang kerja. Kiranya dia selepas kejadian itu, selepas perkara buruk yang dilakukan kepada murid yang sepatutnya dia jaga tu, dia disebabkan hukuman dia tu, dia mungkin akan dibuang kerja oleh orang pegawai atasan yang mempunyai kuasa. Okey. Semoga apa huraian yang saya jelaskan ini jelas dan menjawab kepada persoalan moderator. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Dr. Hana. Okey, nampak panjang lebar huraian yang doktor dah sebut tadi. So dapat kita lihat ya langkah-langkah ataupun step yang mana bila dituduh kesalahan tersebut, apa yang akan berlaku dekat seorang penjawat awam itu. Dan juga hukuman dia pun dia ada juga langkah-langkah dia sehinggalah akhir sekali dibuang kerja lah. Yang ini yang saya rasa agak berat. Tetapi ya, sekiranya kita tak mau perkara tersebut berlaku, kita kena mengelakkanlah diri kita daripada perkara tersebut ya doktor. Ya, betul. Okay, so kita pun dah tengok penerangan panjang lebar berkenaan peraturan part A1 dalam kurungan 1. Okay, seterusnya kita nak melihat perkongsian daripada Prof. Syakirah untuk berkongsi kesan kepada pihak-pihak yang terlibat. So banyak pihak yang terlibat, yang saya pasti banyak pihak yang terlibat. Antaranya mangsa sendiri iaitu pelajar lah, dan juga pemangsa ataupun kita kata guru tu sendiri. Dan mungkin di kalangan guru tu kawan-kawan guru, keluarga guru tersebut, keluarga mangsa dan pihak sekolah. Dan dia saya rasa dia berkaitan dengan PPD, JPN, KPN, banyak ya pihak yang terlibat tu. Okey, mungkin Prof. Syakirah boleh kongsikan kesan-kesan terhadap sekiranya berlakunya kes ini. Okey, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada puan moderator kita tadi. Okay, menjawab kepada pertanyaan puan moderator tadi, implikasi yang akan menimpa terhadap guru yang melakukan perbuatan ini adalah menyebabkan hubungan antara guru dan murid tadi menjadi semakin renggang. Okay, murid akan merasa benci serta takut untuk menjalani proses pembelajaran dan pengajaran itu sendiri. Yang mana dalam situasi ini murid itu berasa tidak selamat untuk meneruskan sesi pembelajaran kerana khawatir guru tersebut akan melakukan perkara yang tidak senonoh itu sekali lagi. Okay, selain itu, hubungan antara guru dan rakan sejawatnya juga akan musnah kerana mereka semua tidak lagi mempercayai guru tersebut selepas sekali melakukan perkara yang tidak tersenonoh itu. Guru tersebut akan mengalami tekanan emosi yang dahsyat disebabkan atas perilakunya itu. Di samping itu juga keluarga guru yang terbabit dalam tingkah laku negatif ini mungkin mendapat kesan yang buruk kerana mereka itu akan membenci dan dicemooh oleh masyarakat sekeliling. Okay, ini secara tidak langsung menyebabkan keluarga beliau akan hidup dalam suasana yang tidak tenteram. Okay, tambahan lagi, kesan jangka masa pendek yang akan menimpa guru tersebut adalah beliau akan hilang pekerjaan dan mata pencarian akibat daripada perbuatan mereka yang tidak senonoh itu. Pada masa yang sama, guru tersebut tidak akan diterima oleh masyarakat, di mana masyarakat akan memandang serong terhadap guru yang melakukan kesalahan pencabulan ini. Okay, selain daripada itu juga, hubungan antara ibu bapa dan guru menjadi renggang, di mana ibu bapa itu sendiri tidak lagi mempercayai guru itu untuk mendidik anak-anak mereka menjadi insan yang berguna.
Masyarakat juga akan memandang serong kepada semua pihak, terutama guru dan pihak-pihak pentadbir sekolah. Selain daripada itu, sekolah akan memindahkan guru tersebut ke sekolah yang lain bagi menjaga nama baik serta reputasi sekolah tersebut. Di samping itu juga, guru tu tidak ada tempat di dalam masyarakat di mana beliau bukan lagi menjadi guru yang dipercayai oleh masyarakat. Kesan kepada guru ini lain juga adalah masyarakat ni tidak lagi mempercayai bahawa guru dapat mendidik dan mengajar anak-anak mereka, menyebabkan tugas guru tidak lagi dipandang sebagai satu tugas yang mulia di dalam kalangan masyarakat. Kesan daripada itu juga, guru-guru yang tidak bersalah ini akan diselubungi dengan perasaan malu terhadap masyarakat dengan tindakan yang dilakukan oleh rakan-rakan sejawatnya. Tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru ini menyebabkan profesi perguruan ini dipandang rendah oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi mempercayai kepada profesi perguruan ini sehingga menyebabkan profesi ini tidak diperlukan lagi oleh masyarakat. Kesan yang menimpa ke atas sekolah pula ialah reputasi sekolah atau nama baik sekolah akan menurun, menyebabkan masyarakat terutama ibu bapa tidak lagi menghantar anak mereka ke sekolah tersebut. Selain itu, sekolah tidak lagi dianggap sebagai institusi pendidikan yang memberi pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid. Manakala kesan jangka panjang yang menimpa sekolah ini adalah sekolah akan dilabel sebagai tempat yang tidak bermoral kerana membiarkan masalah gangguan seksual berleluasan secara tidak terkawal. Mangsa yang mengalami gangguan seksual ini akan lebih cenderung berdiam diri, bersendirian, murung dan sebagainya. Ia akan menyebabkan mangsa tidak lagi berminat untuk belajar sehingga prestasi mangsa ini menurun. Pada masa yang sama, mangsa gangguan seksual ini akan fobia dengan guru, terutamanya guru lelaki. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya mengenai kes amang seksual ini. Terima kasih. Terima kasih Prof Syakirah atas penerangan yang mana kita tengok banyak ya, seperti yang dikongsikan oleh Prof tadi, kesan-kesan terhadap guru, terhadap keluarga, terhadap anak murid, terhadap rakan-rakan murid itu sendiri. Banyak ya kesan tersebut, dan kesan ni saya rasa memang dia akan memberikan implikasi yang lebih besar terhadap semua individu yang terlibat. Walaupun satu kes tapi terlibat dia tu ramai banyak pihak. Oleh itu marilah seterusnya kita lihat dan kita tengok perkongsian daripada Dr. Hana berkenaan kod etika perguruan yang berkaitan dengan kes ini. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator kita. Kita kembali lagi sekali untuk kita mendengar apakah kod etika perguruan yang terlibat dalam kes gangguan seksual ni. Sebelum kita masuk kod apa yang terlibat, kita seeloknya kita tahulah dulu, berkenalan dengan apa itu kod etika perguruan. Ya, betul. Macam yang kita tahulah, profesi perguruan ni sebenarnya dia ada kod etika dia sendiri. Untuk apa? Demi memartabatkan profesi perguruan. Kiranya kod etika perguruan ni dijadikan satu panduan kepada semua guru untuk guru-guru ni mendalami ataupun mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan tanggungjawab yang sepatutnya seorang guru ni lakukan ataupun tidak lakukan. Yang tu merupakan satu manhaj lah dan penting untuk seorang guru ni mengikutinya. Yang seterusnya, kita akan lihat apakah kod etika yang terlibat dalam kes ini. Berdasarkan isu tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru dalam kes gangguan seksual, kita dapati guru tersebut telah melanggar kod etika perguruan di mana beliau tidak menunjukkan tanggungjawab terhadap pelajar. Dalam kes ni, sepatutnya guru tersebut mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Namun guru tersebut telah melakukan perkara yang sebaliknya terhadap pelajar tersebut. Kes seperti ini tidak seharusnya dilakukan kerana ia sebenarnya mencemarkan nama baik profesi ini
sehingga menyebabkan murid tersebut tidak lagi selamat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Kiranya sepatutnya seorang guru ni dia menjaga kebajikan dan keselamatan murid, tapi dia tidak melakukan perkara tersebut, malah bahkan dia melakukan perkara yang dilanggar oleh kod etika malah Islam sendiri. Okey, yang tu yang pertama. Harapkan pagar makan padi lah kot Ya, tu. betul. Betul itu. Harapkan orang yang sepatutnya jaga tu tak jaga pula. Okey. Yang seterusnya, berdasarkan kod etika perguruan ini juga, guru sepatutnya bertanggungjawab dalam menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberi contoh kepada murid. Tapi dalam isu gangguan seksual ni, guru tersebut tidak bertanggungjawab dalam memberi contoh yang baik kepada murid. Bahkan beliau melakukan tingkah laku negatif dengan membuat gangguan seksual secara terangan ke atas murid tersebut. Okey, yang tu yang kedua. Kiranya yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menunjukkan cara berpakaian, pertuturan, tingkah laku yang baik, tapi menunjukkan perkara yang tak elok kepada murid. Okey, yang seterusnya, guru tidak harus bertingkah laku sebegitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Okey, tambahan lagi, guru sepatutnya menanamkan sikap yang baik terhadap semua murid supaya mereka ni, seorang murid ni ataupun semua murid ni sepatutnya menjadi warga negara yang taat setia dan berguna. Ini berbeza pula dekat guru yang membuat gangguan seksual tersebut sehingga melakukan sikap yang tidak baik kepada muridnya. Okey, dan yang terakhir sekali, kod etika yang terlibat dalam kes ini ialah guru haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Okey, guru tidaklah harus menyatakan atau membuatkan keyakinan seorang murid itu down dan merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara. Sepatutnya guru tu menjaga murid tu, bahkan sepatutnya dia menjadi seorang ibu bapa yang baik. Tapi apa yang dilakukannya ialah dia mengambil kesempatan. Dia mengambil kesempatan atas perkara yang dia buat itu, iaitu membuat gangguan seksual kepada murid. Okey. Secara kesimpulannya, kod etika ni jelas menunjukkan bahawa seorang guru yang melakukan gangguan seksual ni sebenarnya dia tak mengikut pun kod etika yang telah digariskan sebagai seorang pendidik. Okey. Itu sahaja daripada saya berkenaan kod etika yang terlibat dalam kes ini. Ya, banyak ya kod etika ni memang saya rasa memang perlu difahami oleh semua guru. Okey, mungkin doktor teruskanlah juga dengan berkongsikan sekiranya berkongsikan punca-punca kenapa boleh berlakunya gangguan seksual di sekolah ni. Okey, silakan. Okey, soalan tambahan noh. Ya. Okey. Antara punca berlakunya kes gangguan seksual di kalangan guru dan murid ni, dia ada banyak faktor sebenarnya. Tapi mungkin di sini kita gariskan sikit faktor-faktor yang boleh menjadi punca berlakunya gangguan seksual di kalangan guru dan murid. Yang pertamanya, seorang guru tu dia kurang memahami etika keguruan. Etika keguruan yang kita sebut tadi. Panjang lebar tadi ni, kiranya dia tak memahami pun kod etika keguruan yang sepatutnya menjadi panduan kepada seorang guru. Disebabkan itulah guru tu dia melanggar dan membuat perkara yang tak sepatutnya dibuat. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, punca lain ataupun faktor lain ialah guru tersebut dia mungkin mempunyai masalah keluarga, contohnya seperti perceraian, dan dia mungkin kurang kasih sayang, dan disebabkan dia mengalami tekanan emosi seperti itu, dia telah melakukan gangguan seksual kepada anak muridnya bagi melepaskan tekanan. Kiranya dia memerlukan objek atau apa-apa untuk melepaskan tekanan yang dia hadapi dalam family dia tu. Objek tersebut adalah pelajar sendiri. Ya, dia menggunakan pelajar. Yang tu tak sepatutnya dibuat ya. Okey. Yang tu faktor kedua. Faktor ketiga pula ialah mungkin disebabkan pengaruh
yang timbul melalui media elektronik. Okey, macam media elektronik yang kita tahu, dia boleh jadi seperti internet ataupun penggunaan telefon bimbit. Kiranya macam sekarang ni dunia di hujung jari kan. Apa yang kita cari semua ada. Tak? Ya, Okey, macam tu juga mungkin seorang guru yang terlibat dalam gangguan seksual ni dia mempunyai habit ataupun mempunyai kebiasaan yang buruk seperti dia suka untuk menonton video-video lucah. Apabila seorang manusia ni menonton video yang seperti itu, dia mungkin akan memberi kesan kepada diri dia, membuatkan dia ketagih dan membuatkan dia mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang dia lihat di video tu. Itu antara keburukan lah yang sepatut kita jauhi. Sepatutnya kita, anak-anak kita, keluarga kita jauhi daripada perkara itu supaya tak terjerumus dekat dalam kes gangguan seksual seperti ini. Okey, dan yang terakhir sekali yang saya nak kongsikan. Kalau kita cakap lah bumbang, tapi sebenarnya antara faktor terbesar juga yang kita boleh dapat ialah disebabkan tiada kesedaran agama. Okey. Ya, Kenapa tiada kesedaran agama ni menjadi punca pertama? Yang sepatutnya menjadi pertama. Sebabnya kalaulah seorang Muslim ataupun seorang guru tu dia mempunyai kesedaran agama yang tinggi, dia sepatutnya ataupun dia sebenarnya tak akan melakukan perkara-perkara seperti gangguan seksual ni. Betul tak? Betul-betul. Dia memahami. Saya percayalah semua agama kot dia tak membenarkan gangguan seksual maksudnya orang dewasa pada kanak-kanak. Saya percaya semua agama melarang atau menegah perkara tersebut. Ya, betul. Tak ada agama pun yang membenarkan untuk kita ni mengambil kesempatan kepada perempuan ataupun kanak-kanak. Betul tak? Ataupun lelaki itu sendiri. Okey, sebenarnya banyak kes dekat Malaysia ni, bahkan dekat luar negara ni pun banyak kes yang melibatkan gangguan seksual ni. Okey, itu sahaja mungkin daripada saya. Banyak lagi sebenarnya tapi itu sahaja yang insyaAllah kita kongsi pada hari ini. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Hana. Okey, tadi doktor disebut, saya tertarik dengan salah satu punca. Yang mana punca tu adalah antara yang selain daripada punca agama, dia juga antara punca yang besar untuk berlakunya gangguan seksual ni, iaitu kurang memahami etika perguruan. Etika keguruan ni sangat penting yang saya rasa memang sepatutnya guru bukan sekadar tahu tapi memahami dan mengaplikasikan etika-etika tersebut supaya perkara-perkara jenayah seperti gangguan seksual ni dapat dielakkan. Sebabnya kalau guru tersebut dah memahami etika, dia akan menghalang diri dia kerana dia tahu kesan dan akibat sekiranya dia melakukan perkara tersebut. Dan penting juga memahami etika ini kerana kita dapat menjaga accountability, profesionalisme keguruan tu sendiri. Okey, kemudian tak melengahkan masa ya, kita teruskan dengan Prof Shakirah. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit kot panduan ataupun cara mengatasi masalah ini terhadap pihak-pihak yang terlibat. Yang saya rasa banyak pihak yang terlibat. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit cara tersebut. Okey, dipersilakan Prof. Okey, terima kasih sekali lagi kepada puan moderator kita. Okay, jika tadi kita lihat dari segi kesan ke atas isu gangguan seksual ini, dan sekarang kita lihat bagaimana panduan pencegahan serta langkah-langkah mengatasi daripada terjadinya amang seksual ini. Okey, murid, ibu bapa dan pihak sekolah perlu memainkan peranan mereka sendiri daripada mengatasi gejala gangguan seksual ini. Okey, peranan yang dilakukan yang perlu dilakukan oleh murid itu sendiri adalah murid itu perlu mengamalkan tingkah laku serta akhlak yang mulia. Contohnya perlu memakai pakaian yang sopan supaya tidak menaikkan nafsu syahwat guru tersebut. Okey, seterusnya apabila berlakunya gangguan seksual ini, murid itu tidak perlulah menyalahkan diri sendiri dan dia perlu meminta bantuan daripada rakan serta guru-guru.
Murid juga perlu mengelakkan diri daripada terperangkap dalam situasi yang menggalakkan berlakunya gangguan seksual ini. Contohnya dari segi pergaulan bebas dan penggunaan laman sosial secara tidak sihat. Jika murid mengalami gangguan seksual ini, murid itu hendaklah melaporkan kepada orang yang dipercayai seperti ibu bapa, penjaga, guru kaunseling, supaya dia dapat nasihat yang betul dan tunjuk ajar bagi mengatasi masalah tersebut. Baiklah. Jika kita sebut hal ini, ibu bapa itu sendiri perlu memainkan peranan yang sangat penting. Sebagai ibu bapa, mereka perlulah memastikan anak-anak mereka itu mendapat didikan agama yang secukupnya serta mengamalkannya. Ibu bapa juga perlu mengawasi pergerakan anak-anak ini dan perlulah mengenali rakan-rakan sebaya dengan siapa mereka berhubung, dengan siapa mereka keluar. Ibu bapa juga perlu sentiasa peka kepada perubahan fizikal serta personaliti dan tingkah laku anak-anak dari segi perubahan fizikal, emosinya yang mendadak seperti contohnya jika mereka kemurungan. Sebagai ibu bapa ini, mereka perlu meluangkan lebih masa bersama anak-anak untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak ini. Selain itu, jika tidak dapat dimenung lagi, ibu bapa boleh dapatkan bantuan daripada agensi-agensi lain seperti agensi kerajaan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan yang berkaitan dengannya lah. Sebagai ibu bapa juga mereka perlu memahami tata cara bertindak untuk menangani gangguan seksual ini dengan betul. Dan jika terjadinya kepada anak sendiri, sebagai ibu bapa ni perlulah menangani kes ini dengan tenang dan berfikir secara rasional. Selepas terjadinya, perlulah ibu bapa ni wajiblah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa, seperti membuat laporan polis, memeriksa cek kesihatan di hospital dan sebagainya lah. Selain daripada ibu bapa, murid, sekolah ini juga perlu memainkan peranan yang sangat penting. Antaranya, sekolah boleh menganjurkan program seperti ceramah, bengkel, seminar ataupun kempen kesedaran gangguan seksual dan langkah-langkah pencegahan kepada semua warga sekolah ini supaya kita dapat mengatasi masalah gangguan seksual ini. Seterusnya sekolah boleh memantapkan peraturan serta menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada supaya pelaku-pelaku ini tidak berani untuk melakukan gangguan seksual tersebut. Antaranya lagi, sekolah boleh meningkatkan persekitaran yang selamat, stabil, diyakini dan selesa di mana pelajar boleh memberitahu, melaporkan dan menyuarakan idea serta perasaan dan pendapat-pendapat mereka. Seterusnya saya ingin kongsi sedikit tips-tips kepada pelajar maupun murid ini supaya mereka tidak diganggu isu-isu seksual inilah. Antaranya, sebagai murid ini, mereka ini perlu memahami dan mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat. Maksudnya tiada siapa yang boleh menyentuh bahagian sulit kecuali untuk penjagaan kesihatan dan kebersihan. Tak boleh suka-suka hati sesiapa tu nak sentuh bahagian-bahagian sulit. Kena ajar, kena tahu di mana tempat bahagian-bahagian sulit masing-masing. Seterusnya, sebagai pelajar ni kamu perlu elakkan untuk berjalan bersendirian di tempat yang sunyi, yang gelap ataupun kawasan-kawasan yang dikenali sebagai kawasan yang berisiko tinggi ataupun hotspot. Ini penjenayah ni sangat sukalah kalau kamu berjalan di tempat bersendirian. Selain itu, sebagai pelajar ni, kamu boleh juga membawa whistle ataupun alat-alat yang mengeluarkan bunyi bising sebagai tambahan kepada usaha untuk menarik perhatian orang ramai jika terjadinya gangguan seksual tersebut. Jika kamu diserang, carilah peluang untuk melepaskan diri dengan bercakap-cakap, berunding ataupun berlakon sambil mencari peluang melepaskan diri, ataupun boleh menjerit sekuat hati, meraung dan sebagainya untuk mendapatkan bantuan orang ramai.
elakkan diri daripada berjalan seorangan. Selalulah berjalan secara berkumpulan. Jika ada orang yang tidak kenali datang, janganlah kamu suka-suka hati untuk melayan. Gunakan teknik seni mempertahankan diri jika kamu tahu. Dan jika boleh pergi ke tempat yang selamat. Kalau rasa macam ada orang ekori, terus-terus cari tempat yang selamat ataupun orang yang boleh membantu diri kita. Okey, baiklah. Langkah ataupun cara mengatasi apabila berlakunya kes amang seksual ini, pertamanya kita ni perlulah mendapatkan laporan daripada mangsa tersebut. Kita kena mengenal pasti mangsa yang mempunyai tanda-tanda awal dan perubahan tingkah laku, perubahan emosi yang luar biasa ataupun maklumat daripada pihak ketiga. Ataupun senang kata kita dapatkan maklumat daripada saksi lah, saksi kejadian yang kalau ada yang nampak. Okey, seterusnya bawakan mangsa berjumpa dengan klien dan mulakan sesi kaunseling supaya emosi dia tidak terganggu. Okey, siasatan mula dijalankan dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti kita menemu ramah rakan-rakannya, bentuk fizikal mangsa dan sebagainya yang berkaitan lah. Okay, jika siasatan menunjukkan tiada asas, maka kes tersebut akan digugurkan. Sekiranya ada kes, pihak sekolah perlu terus dan menghubungi ibu bapa ataupun penjaga yang akan diberi konsultasi untuk menghadapi kes ini. Ibu bapa pula akan melaporkan kes ini kepada pihak polis. Seterusnya pihak sekolah melalui pengetua lah ataupun guru besar akan membuat laporan kepada PPD dan JPM memaklumkan kes dan minta pandangan pihak-pihak yang berkaitan. Pengetua akan membuat laporan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan seterusnya sesi kaunseling ini perlulah terus-terus dijalankan supaya pelajar ini emosinya tidak terganggu. Okey, baiklah. Langkah mengatasi apabila berlakunya kes amang seksual ini, pertamanya setelah membuat laporan, kita perlu memastikan sesi kaunseling perlu diteruskan sekurang-kurangnya sekali seminggu bagi menjaga emosi mangsa tersebut. Okey, pihak yang berkuasa juga perlu sentiasa berhubung ataupun untuk mendapatkan maklum balas daripada ibu bapa maupun penjaga serta guru tingkatan pelajar yang menjadi mangsa gangguan seksual ini. Okey, seterusnya sama ada pihak sekolah maupun guru perlu memastikan kebajikan mangsa tersebut dijaga dan kerahsiaannya terpelihara supaya dia ni tidak mendapat tekanan emosi lah yang takut membawa kepada membunuh diri. Okey, baiklah, itu sahaja perkongsian saya mengenai langkah-langkah serta panduan dan pencegahan untuk mengatasi kes amang seksual ini. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Prof Syakirah atas perkongsian yang saya rasa sangat menarik dan sepatutnya perlu semua lapisan masyarakat ni perlu tahu agar kejadian ataupun kes ini dapat dielakkan. Okey, macam murid sendiri dia perlu main peranan dia. Kalau dah ada maksudnya dia menghadapi ataupun bakal menghadapi kejadian tersebut, dia kena melakukan pencegahan. Dan ibu bapa sendirilah, sebabnya mungkin murid tersebut dia kurang matang ataupun dia mungkin tak faham apa itu gangguan seksual. Tetapi oleh itu ibu bapa lah main peranan yang utamalah saya rasa dalam hal ini, di mana ibu bapa tersebut perlu mengajar, contohnya anggota badan yang boleh disentuh, anggota badan yang tidak boleh disentuh, ya. Kemudian sekiranya tak dapat dielakkan berlaku kejadian dan laporan dibuat kepada ibu bapa bahawa dia terkena gangguan seksual atau pencabulan dari guru dia sendiri, sebabnya stigma masyarakat dia memandang guru sangat mulia kadang-kadang sehingga tidak melakukan dosa, dia tak percaya kat anak dia ni. Dia lebih percayakan guru. Itulah kesan dia lah juga kalau kita macam mana hilang kepercayaan seorang guru bila mana berlaku kes-kes macam ni.
Okey, sekiranya ibu bapa tadi dia dapat makluman pada anak dia kata dia terkena contohnya diraba atau dicabul, okey, guru ibu bapa ni perlu memberi sokongan. Dia tak boleh kata tak ada kot, bukan kot, ataupun dia macam tak dengar langsung. So ini akan memberikan kesan pula kepada kanak-kanak tersebut yang mana mungkin akan cedera emosi dia, dia hilang keyakinan diri ataupun mungkin membawa kepada tekanan yang sangat berat. Okey, oleh itu saya rasa ibu bapa memang perlu prihatin kepada pertukaran atau perubahan emosi fizikal anak mereka. Hal ni saya tengok kebanyakan mangsa-mangsa yang diganggu ni dia akan memberikan kesan yang negatif lah. Saya rasa tak ada lagi yang positif, tapi negatif ni hingga membuatkan mungkin membunuh diri. Pelajar tersebut membunuh diri. Bila kita semak balik, cek balik, rupanya pelajar tersebut telah diganggu secara seksual oleh guru ataupun menghadapi masalah tersebut. Okey, oleh itu saya selain pada ibu bapa, saya rasa semua pihak jugalah main peranan dan rakan-rakan guru yang lain sekiranya ada juga laporan yang diterima daripada anak murid kita, mungkin kita kena kaji dan selidik betul-betul agar mana-mana pihak tak dizalimi. Sama ada pihak mangsa ataupun yang dituduh ataupun yang tertuduh. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian kita, forum kita untuk hari ini yang telah dikupaskan oleh pakar motivasi orang-orang yang hebat ya untuk forum kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam isu-isu pendidikan yang menarik yang akan dikongsikan pada sesi yang akan datang. Okey, sekian saja. Terima kasih Dr. Hana, terima kasih Prof. Shakira kerana bersama kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.